Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Seperti kebiasaannya, kita akan membawakan tetamu dan kita akan mengupas isu-isu yang terkini dan juga semasa, dan pastinya bersama saya tidak berkesorangan, iaitu Datuk Hans Aizat. Apa khabar Syarum? Khabar baik, Datuk. Saya tiap-tiap minggu seperti biasa seronok sangat bila ada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua daripada parti kita datang kepada studio kita Berampang. Ya, betul. Ni yang paling seronok. Selalunya semua selalu sibuk. Betul. Tak dapat berjumpa kadang-kadang sebab semua ada tugasan. Dan tetamu kita hari ini memang selalu sibuk saya follow. Selalu bekerja, berkhidmat untuk rakyat. Betul. So hari ini kita kesempatan untuk jemput tetamu ni yang sangat hebat dalam parti PKR. Itu yang kita seronok, Datuk, ya. Dalam kesibukan sempat juga beliau hadir jadi tetamu kita untuk episod minggu ini. Jadi untuk maklumat kepada penonton Terus Terang, tetamu yang kita masukkan tidak lain dan tidak bukan, iaitu Yang Berhormat Fuziah Saleh. Apa khabar, YB? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Syarum jemput saya pagi ni. Terima kasih, YB. Sebab dalam keadaan YB terkejar-kejar pun dapat juga sampai. I try my best. Ya. Saya selalu macam tu. I try my best. I try my best. Tapi last time tu memang sakit lah. Ya. Saya dengar YB tak ada suara. Sakit gigi. Oh, gigi. Ya. Tak apa. Harap YB sihat ini. Sebab kita ada banyak soalan. Ya. Takut gigi sakit nanti lagi. Itulah, itu yang tak berani tu. Tak boleh cakap. Okey, jadi kita tidak akan membuang masa. Kita akan terus bertanya soalan kepada YB. Jadi YB, kalau kita lihat kepada situasi di Parlimen baru-baru ni lah, yang mana YB ada menegur seorang menteri ni, yang mana waktu yang diberikan daripada 4 hanya 1 je dia jawab soalan ni, YB. Jadi bila YB tegur, dia nak ajak bergaduh pula kan. Jadi kalau kita lihatlah, sebab rakyat sekarang dah boleh tengok sidang Parlimen kita. Jadi kalau rata-rata rakyat hari ini mengatakan dan persoalkan isu kualiti. Jadi macam mana YB yang sememangnya berada dan melihat sendiri senario di Parlimen tu, keadaan kualiti ahli Parlimen kita pada hari ini? Silakan YB. Macam ni lah Syarum, ya. Kita pernah berada dalam kerajaan. Betul. Dan kita tahu macam mana berada di floor untuk menjawab sewaktu penggulungan. Jadi daripada masa yang diberikan dan dengan cara dia menjawab waktu menggulung itu, saya dah boleh anggarkan bahawa beliau tidak mungkin boleh menyiapkan segala isu yang nak disampaikan dalam masa yang diberikan. Jadi memang jelas bahawa ada 4 isu yang beliau nak katakan, nak gulung, nak jawab. Tapi beliau hanya mampu jawab 1 dan tinggal yang 3, dan saya kebetulan bahas yang lain. Jadi sebab itu saya minta sangat beliau terangkan juga. Dan tentu sekali saya tak boleh terima jawapan bertulis. Apa guna saya bahas lama-lama untuk mendapatkan penjelasan daripada menteri, sedangkan menteri ketika itu senang-senang aja nak beri jawapan bertulis. Sepatutnya menteri dah boleh agak dan selalunya kalau kita menggulung, kita tengoklah yang bahas tu ada ke tak dalam dewan. Kalau tak ada, kita skip. Usually itu kita buat. Kalau tak ada, kita skip. Kita pastikan kita jawab soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen yang ada dekat dalam dewan. Jadi saya tengok dia baca je skrip tu. Dia baca apa yang pegawai tulis. Ya, dan sebenarnya itu adalah perbahasan RMK 12. Sepatutnya dia bercakap tentang way forward 5 tahun ke hadapan. Apa strateginya? Kita pun bahas 5 tahun ke hadapan. Apa strateginya? Tapi dia report apa yang dah buat. RMK 12 bukan tentang apa yang kita dah buat. Bukan laporan. Bukan laporan prestasi. It's about way forward. How do you want to make things better? How do you want to improve? Bagaimana kita nak atasi cabaran-cabaran sebelum ini, dan bagaimana kita boleh buat lebih baik untuk masa depan. Adakah menteri-menteri berkenaan ni menggunakan taktik ni sebagai satu cara untuk tak menjawab, membalas, untuk rakyat tahu report card mereka? Sebab mereka cara tulis tu is personally to you and to Parlimen, tetapi rakyat tidak dapat informasi itu, kan? Dan rakyat tidak boleh menilaikan. So mereka rasa menteri ni buat kerja. Dia buat kerja cara nak jawab, adakah ini satu benda yang harus ditukar di dalam Parlimen, kerana Parlimen tu adalah tempat untuk berbahas. Parlimen tu adalah tempat untuk rakyat mendengar suara-suara mereka,
And we said this many times in a lot of our interviews about Parlimen kan. And sampai hari ini tidak apa yang berbeza. Masih tetap Speaker of the House tu maintain proses yang ada. Dia buka buku, ini dia cara. Tapi cara dia cara lama. Cara ni tidak boleh digunakan. Bilakah benda ni akan menukar? Bilakah benda ni akan dibahaskan secara terbuka antara wakil-wakil rakyat di dalam Parlimen dengan current government yang pegang jawatan ni? Dia macam ni, Hans. Apabila menteri know his staff Yeah. dan ada political will untuk bawa perubahan. Yeah. Kalau menteri, jelaslah pada hari itu menteri yang berkenaan tidak hujung jari lah, ya, berkenaan dengan isu-isu yang dibahaskan. Jadi sebab itu dia baca, ya, dan dia tak berani nak jawab soalan tambahan dan sebagainya, dan dia menghabiskan masa untuk membaca teks yang disiapkan oleh pegawai. Saya sewaktu dalam kerajaan, saya baca line by line, word by word, dan saya tegur, saya bimbing pegawai macam mana cara kita nak menjawab. Ya, jadi you are the minister. The pegawai should not tell you what to do. Yes. The minister should tell the pegawai, this is what I need. Ini apa yang saya perlukan. Saya nak jawab macam ni. Kuantan bertanya berkenaan dengan instrumen baru dalam wakaf. Bukan tanya apa yang kerajaan dah buat berkenaan dengan wakaf. Fundamental. Fundamental. Ya, jadi kalau menteri ada political will dan kalau menteri tahu apa yang reform yang dia nak bawa, knows his staff, maka menteri itu akan drive. Tapi perkara itu tak berlaku dan kita lihat kualiti menteri-menteri pada hari ini tak ada kualiti yang begitu. Jadi sebab itulah mereka tidak dapat menggunakan masa di dalam dewan itu untuk benar-benar membawa that way forward dan drive the agenda reform dalam negara. Saya selalu tanya ni kepada Syarul, kita selalu tanya wakil-wakil ahli parlimen kami di parlimen. Tak frustrating ke YB? Very frustrating. Tak penat Very frustrating. Aren't you tired of receiving this from individuals yang rasa mereka dengan arrogance dengan aku, mereka merasakan aku jawab engkau dengar sebab aku menteri? Very frustrating, Hans. Saya dah 3 penggal. Ya, dan setiap kali inilah dia yang saya hadapi. Sebab itu apabila kita sign MOU ni, saya very hopeful. Saya amat-amat hopeful bahawa ada perubahan. Tapi dalam bajet baru ini saya kecewa juga sebab tak ada perubahan juga. Betul. Sebabnya mereka, I think everything is wayang lah, ya. Mereka just want to stay in power, tapi gunakan peluang itu untuk kononnya untuk stability. But at the end of the day, I don't think they have what it takes lah. Saya rasa mereka tak mampu, ya, untuk bawa perubahan tersebut. I think YB, daripada apa yang kita dah alami dalam bertahun-tahun dalam negara kami ni, saya rasa permainan itu adalah satu yang akan diteruskan. Permainan wayang berpolitik dalam parlimen. This is the reality that we are facing. Not to say that all our ministers are not good. Ada ministers in government yang bagus. Itu I have to admit. Ada. I will not mention because I don't want people to get sensitive about this. But we have a few that are basically seniors and who have the quality untuk menjadi ahli parlimen. Irrelevant whether they are opposition ataupun government. Apa yang rakyat perlu adalah wakil-wakil yang berkualiti. Yang boleh menerima tanggungjawab tu sepenuhnya dan be accountable for their mistakes and be okay with it. Itu daripada apa yang saya nampak daripada Akar Umbi. We are very engaged with Akar Umbi, with our social media. We know what is being written about our politicians in parliament, you see, whether it comes from government ataupun comes from pembangkang. Both, you see, we study. This is apa sentimen rakyat nak sekarang. Adakah ini akan berubah secara PRU 15 ini kepada mereka mengundi siapa wakil mereka? Saya lihat ianya akan berubah. Rata-rata saya sendiri dapat rasakan bahawa rakyat muak, penat dengan ahli politik. Rakyat muak apabila orang politik main politik. Yes. Rakyat rasa bahawa orang politik tidak membela rakyat. Ya, dan rakyat rasa macam orang politik ni hanya nak mementingkan diri sendiri. Ini yang rakyat in general dapat rasakan. Dan saya rasa way forward PRU 15, rakyat akan pilih bukan lambang. Rakyat akan pilih calon. Yes. Rakyat akan pilih orang yang mereka yakin boleh betul-betul bila rakyat bawa isu rakyat, benar-benar berjuang untuk rakyat. Ya, saya rasa inilah yang menjadi cabaran kita ke hadapan. Dan ahli-ahli parlimen yang sedia ada ataupun yang bakal-bakal jadi ahli parlimen mesti sedar perkara ini. Ya, because it's about rakyat, it's no longer about you or kedudukan you. Tapi agenda yang kita bawa, reform yang kita believe in, the reform that you believe in, that you translate
into the activism, ya, dan dasar-dasar yang boleh membela rakyat. Betul. Jadi YB bila bercakap tentang rakyat tadi, kita dah lihat bagaimana rakyat hari ini pun sebenarnya dalam fasa yang masih lagi cuba mencari keseimbangan semula. Jadi kalau kita lihat pada PKP yang lepas YB, ramai juga yang terlepas pandang bila bercakap tentang isu wanita ni, sebab mereka menjangkakan bila ketua isi rumah ni semua ingat lelaki. Tapi ramai juga sebenarnya ketua isi rumah ni wanita, dan kebanyakan mereka jauh miskin, yang mana tidak mendapat bantuan dan sebagainya. Jadi bagaimana YB melihat senario ni, bagaimana pula dengan pasca PKP ni kita boleh buat sesuatu supaya ketua isi rumah wanita ni juga terbela nasib mereka? Kalau kita tengok daripada pandemik, ya, sewaktu pandemik yang paling terkesan ialah wanita. Sama ada ketua isi rumah lelaki, kalau kita bandingkan ketua isi rumah lelaki dan wanita, B40, ketua isi rumah perempuan itu lebih miskin. Betul. Daripada ketua isi rumah biasa. Kita juga dapat, ini based on data, ya. Kita juga dapati bahawa kalau normal families pun, Syarul, normal families, ya, work from home, sewaktu PKP, wanita juga yang paling terkesan. Bila PDPR, mak work from home, bapa work from home, anak 3 orang online, mak juga yang tengok, bapa work from home, mak work from home juga. Tapi wanita juga, ya. Kemudian kita lihat mangsa penderaan, keganasan rumah tangga. Kita lihat waktu pandemik, kes ni meningkat. Dan mereka pergi ke balai polis. Pegawai-pegawai D14, kalau tengok dalam bajet D14 tu cadangan daripada kami. Pegawai D14 yang ambil aduan tu, investigating officer, pergi ke Sekatan Jalan Raya. Tak ada orang nak buat investigation. Tak ada restraining order sebab tak ada investigation. Pergi ke OSCC, COVID hospital, mereka tak boleh dapat perlindungan sebab itu COVID hospital. Akhirnya mereka terpaksa balik dan melalui semula keadaan keganasan tersebut. Ini amat-amat apa orang kata meruntun jiwa bila kita dengar masalah yang dihadapi oleh wanita. Jadi sewaktu pandemik boleh dikatakan wanita worse off, ya. Jadi apa yang saya cadangkan dalam bajet baru-baru untuk bajetnya yang kita telah pun bentangkan, supaya ada satu gender responsive budget. Apa itu gender responsive budget? Gender responsive budget ialah apabila kita boleh memastikan bahawa ada equitable access to resources di antara lelaki dan wanita, anak perempuan dan anak lelaki. Maksudnya equitable access to resources. Mereka Menteri Keuangan mencadangkan ataupun membentangkan berkenaan dengan peruntukan untuk ibu tunggal. Tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa ibu tunggal ataupun female head of household tadi ada equitable access. Dan dalam pemberian bakul makanan masa pandemik itu pun kita dapati bahawa dia bertindih-tindih dan kemudian ada orang sampai dapur penuh dengan beras bertimbun. Ada yang tak tahu pun berkenaan dengan apa peruntukan yang ada sebab semua agensi bagi. Ya, jadi the problem with our country ialah kita ada lack of data. Oleh kerana kita lack of data ini, kita tidak mampu untuk mengenal pasti di mana ibu tunggal ini. Saya tanya kepada Menteri Keuangan, okey, di mana nak dapat maklumat ibu tunggal? Ya. Dia kata ibu tunggal ni ibu tinggal pun ada, dan isteri yang suami masih hidup tapi sakit terlantar, mereka terpaksa jadi breadwinner. Okey, mana dah dapat maklumat ibu tunggal? Satu, e-kasih. Ada juga yang tak pernah dengar tentang e-kasih. Kemudian mana lagi? Nak dapat JKM. Ada juga yang tak daftar dengan JKM. Mana lagi? Pusat zakat. Mana lagi? Pergi sekolah, tanya sekolah. Mana lagi? KRT. Tanya pengurusi KRT dekat kawasan rumah pangsa, rumah B40 tu, siapa dia ketua isi keluarga wanita. Berapa agensi kita nak pergi ni? Nak dapat maklumat yang satu. Dan how many of that? There is no lead agency. Kementerian ni bagi dia punyalah, kementerian ni bagi dia punyalah. So this is what's happening. So sebab itu dengan gender responsive budget, kita mesti bermula dengan pengumpulan data yang menjurus kepada big data, dan disaggregated data. YB, sorry, minta maaf YB. Kita daripada ini, Malaysia is bukan benda baru. Kita dah lama dalam, there's been governing our country dah lama dah, ya. Kita dah selalu bawa isu pasal data ni, ya. What is it so hard for a government to put that data together under one agency for one
issue, whether it's wanita atau any other issue. It can be a male issue, wanita Correct. issue, youth issue, children Correct. issue, single mother issue, so on. But apa susah Apa sangat nak dapat data? susahnya? Itu yang soalan saya. Sebab sistem pengumpulan data kita berbeza-beza dan cara kita mengumpulkan data itu juga berbeza-beza. Saya bagi satu contohan, semasa kita jadi kerajaan, kita nak bagi subsidi minyak minyak kereta, minyak kenderaan yang tersasar. Yeah. Jadi kita terpaksa kumpulkan data daripada JPJ untuk mengetahui kelas kereta tersebut dan juga kita gunakan data yang menerima bantuan sara hidup. Kita terpaksa mergekan data tersebut dan kita terpaksa filter. Kita dapati ada juga orang yang ada kereta Ferrari yang dapat bantuan sara hidup dan kita juga oh my gosh, this is so frustrating to hear. Dan ada juga yang ada 1,000 lebih kenderaan motor yang dapat bantuan sara hidup. Jadi apabila kita merge data dan kementerian tidak mampu untuk mergekan itu, kita terpaksa cari kawan-kawan di luar yang boleh buat perkara itu. Jadi sekarang ini our data is all over the place. Dia tak ada ownership. Everybody kata dia punya data is dia punya data. This is the issue, This is the issue. This is the issue. Arrogance agency di Malaysia ni pegang, saya pegang data saya punya. Kenapa saya nak share? Kita buat kerja sini. Tetapi mereka tidak rasa, walaupun they are a government servant atau minister with position ke apa, they are serving the people. When they serve the people, data tu sepatutnya is for the people. So kalau mereka unitekan data kepada satu agensi macam YB kata semasa YB dalam kerajaan, ini akan senangkan nanti. Katakan opposition party Pakatan Harapan mendapat government in the next PRU. Tetapi the next PRU 16 mereka tidak. But that data akan tolong that government of the day. Bukan look at a short term punya 5-year plan that this we're going to make this government look good. That data will be utilized. About politics. It is not about politics. It's about people. Yes. Ini frustration kami sebenarnya sebagai rakyat. I have zero position in the country. I'm an independent individual. You see. Tetapi saya rasa frustration. Kan? Saya fortunate sikit dalam hidup saya. I'm a bit fortunate. Kan? Ada orang lain yang tidak. But saya tidak melihat orang yang ada position dengan ada jawatan ataupun wang. Saya melihat masyarakat kita yang suffering. Akar umbi yang suffering. Kita boleh naikkan akar umbi itu, these people who are getting these problems in their lives semua, kalau boleh naikkan kepada taraf, we will be like a first world country, no more third world or second world country. The goal in as a government is to not be second world or third world. It's to lead. Correct. Lead between the countries around the world to say that we are leaders of the other countries. But first, you must know what are the areas of reform. Yes. And you must be committed to reform. Yeah. And it must be pro-rakyat, not Yeah. pro-capitalist. Yes. And you must know what are the hurdles and the challenges and overcome it. Yes. At the moment, they don't have a clue about how to overcome it. It is the arrogance di mana mereka tidak mengaku kesalahan. Siapa nak mengaku YB? Saya katakan Hans Isaac ni ada jawatan di Finas sebagai pengerusi. Adakah saya akan cakap kesalahan saya? But in my watch, we did that. If we did something wrong, okay, this is the problem, announce. These are the hurdles we went through, these are the problems we had, now we're going to fix it. We learn as we went along, tapi kita mengaku secara terbuka. Kita tidak simpan benda tu sebab no leader is perfect. Betul tak, Ibi? Tidak ada seseorang di dalam wakil rakyat ataupun Perdana Menteri ataupun menteri ataupun memegang jawatan di dalam Malaysia ni yang sempurna 100%. Rakyat faham. Rakyat can accept that. But why not admit it? Sebab itu, Hans, saya mencadangkan kepada Menteri Kewangan bahawa perlu diwujudkan satu interministerial committee yang diketuai oleh Kementerian Kewangan. Baik. Sebelum ini, mereka nak push lead agency itu kepada Kementerian Wanita. Jadi apabila Kementerian Wanita jadi lead agency, dia tidak ada kuasa nak cross agency. Ya. Jadi apabila Menteri Kewangan, seperti cadangan saya, Menteri Kewangan jadi Kementerian Kewangan jadi lead agency, dia ada kuasa untuk dia ada punca kuasa tu. Kenapa, Hans? Kerana kita perlu buat pre-budget analysis. Dan mereka tidak akan dapat budget kalau mereka tak buat analysis properly. Dan they cannot do analysis if they don't collect data properly. Dan Kementerian Kewangan seharusnya untuk 2022 memperuntukkan satu jumlah untuk apa orang kata big data ni, untuk upgrade kepunya data collection system, kemudian manage it, collect it, dan kemudian train pegawai-pegawai kita macam mana nak collect data supaya we have this data yang boleh diguna pakai oleh semua.
saya nak tengok komitmen mereka. Kita dah tunjuk jalan. Ya, nak tunjuk komitmen mereka. Dan kalau Kementerian Keuangan ada punca kuasa tu, dia beritahu semua agensi dan dia ada, apa orang kata, dia ada carrot and the stick lah. Dia boleh beritahu, you tak buat, you tak akan dapat you punya budget for next year. Are you saying, YB, kita buka Kementerian Data? No, you say this? actually di bawah statistics, Yeah. di bawah Department of Department, Statistics. okay. Yeah. But all they need to do is allocate the allocation for Department of Yes. Statistics. Yeah. So that will be where the central of Yes. all data goes to, Yes. di mana you have all the government office because government officer kita ramai di Malaysia. Memang ramai, setiap di Putrajaya dan segalanya agensi. Kita boleh consolidate all this workforce. Betul. Park them in this and utilize it. OPEX country will not change because these are the people yang still are working under the government punya structure. Correct. Just cuma you have to handpick each agency 5-10 orang, park them there, they won't be your cost OPEX monthly for the country won't move. Sama je. Cuma invest upfront in the better data management. Yeah, data system. method. Yeah, this is the And investment. also train them. Train. So itu untuk 2022. Jadi hopefully by 2023 you dah boleh ada a pre-budget analysis. But kita dah cakap this is the way way forward. In fact saya dah buat roadmap dah. Tunjuk dekat menteri. That day after the budget tu saya jumpa dengan Menteri Keuangan. Right in front of everyone, saya kata, I'm so disappointed with you. I tak expect you throw. Where is your building resilient? You cakap itu trust tu building resilient. Ya, you bantu, you bagi ibu tunggal. One off, berapa lama nak hidup? You're not solving the actual problem. You're not. How do you bring them out of poverty? We don't see solutions. Tidak. Apart from D11 yang kami propose tu lah. Tapi yang lain-lain yang kami propose dia tak ambil pun. Okey, jadi untuk penonton terus terang, kita akan berhenti seketika. Kembali semula selepas ini. Jumpa sebentar lagi. Bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Tadi sebelum kita berehat, kita telah menanyakan soalan-soalan kepada YB berkenaan dengan parlimennya, dengan wanitanya. Jadi kita nak sambung lagi YB bercakap tentang wanita ni pula, yang mana YB pun dah setahun memegang jawatan untuk mengemudi wanita untuk keadilan. Jadi kalau kita lihatlah YB bila kita lihat data yang terbaru untuk yang nak mengundi ni, yang akan mengundi ni di kalangan wanita adalah lebih ramai pada lelaki. Jadi ini mungkin juga adalah satu cabaran untuk YB, bagaimana untuk supaya next election bukan setakat kita boleh menang, tapi juga boleh merampas mula kursi-kursi yang telah dikhianati ni. Jadi apa pandangan YB mengenai perkara ni? Betul, Syarul. Wanita ni dia lebih sikit daripada 50% dalam jumlah pengundi di Malaysia ini kan. Dan mereka amat merupakan segmen pengundi yang amat penting. Tapi there is no one strategy. There's no one strategy. Sebab wanita ni dia ada, kalau kita breakdown dia punya voter segment wanita ni, dia ada wanita profesional, dia ada wanita suri rumah, yang educated, bandar. Wanita suri rumah bandar berbanding dengan wanita suri rumah luar bandar, tak sama cara pemikiran dia, trend mengundi dia. Ini kalau dalam pilihan raya kita panggil ni micro targeting. Kalau kalau micro targeting ni Hans ya, siapa baca majalah Nona dengan baca majalah wanita, lain cara pemikiran dia. Jadi the strategies will be different, the messaging will be different. Tapi rata-rata lah saya boleh katakan bahawa wanita ini mereka perlukan role model. Di Malaysia ni kita lack sangat role model. Melainkan daripada Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang kita lihat tu, orang lihat sebagai ibu dan sebagai wanita yang memang credible, integrity. ada integriti dan sebagainya. Kita perlu pamerkan lebih ramai calon-calon wanita yang boleh jadi role model ya. Jadi sebab saya rasa Nurul is a very good role model. Ya, jadi itu role model dan orang Nurul mungkin dilihat sebagai pemimpin masa depan. The future of Malaysia. Orang lihat dia sebagai very masa obvious. depan. That's a very masa obvious, depan. Jadi kita perlukan ketengahkan pemimpin-pemimpin yang macam itu. Dan supaya orang Malaysia melihat bahawa warga negara kita, rakyat kita lihat, wah, kita ada harapan dengan wanita di Malaysia. Kerana the future
of this country is the future, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan kita perlu yakin kalau orang lelaki dia nak tengok seorang pemimpin wanita yang isteri dia, anak perempuan dia boleh look up to. Ya, dia tak nak seorang wanita ke atas tu yang dia kata anak aku nanti jadikan ni role model ni bahaya. Ya, jadi ini penting. Jadi kita akan berusaha, sebab itu wanita keadilan berusaha untuk menampilkan lebih ramai calon-calon wanita untuk parlimen. Dan kita mahu latih mereka supaya mereka boleh membawa agenda reform. Dan wanita ni dia selalu selfless tau. Selalu. Tapi ada yang tidak, ya. Selalunya mereka selfless, mereka ibu, ya, mereka apa orang kata isteri. Jadi mereka bawa that feeling. Semua orang anak dia, kan. Jadi kalau kita boleh ketengahkan lebih ramai wanita yang macam tu, insya-Allah we have great future leaders. Saya ada satu soal. Syarul dulu. Kita selalu banyak soalan nak tanya ni. Mungkin soalan tu sama ni. You tanya dia Syarul. Okey, jadi memandangkan tadi YB ada sebut role models, kan. Kita nak ketengahkan wanita yang boleh dijadikan sebagai ikon, kan. Tapi kalau kita lihat kepada satu maklumat, ya, daripada Global Gender Gap Report tahun 2020, ya. Dari segi kedudukan negara kita, bila wanita ni sebagai orang yang menceburi politik ni ke tangga 107 YB. Malah lagi rendah berbanding dengan negara yang kurang membangun seperti Kenya, Peru, kan, Ghana. Jadi kalau kita lihat, ya, padahal kalau senario sebelum ni pun wanita bersaing dengan lelaki sama baik, Datuk, ya. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya. Jadi bagaimana kalau YB melihat isu ini? Adakah ini juga ada memberikan kesan yang signifikan, kemungkinan wanita juga chances untuk, ialah kita nak ketengahkan jadi role model, pastinya election ni sebagai platformnya lah, kan. Jadi apa pendapat YB mengenai perkara ni? Ya, menarik ni soalan ni. Gender Global Gap Index 2020 kita 107. 2021 kita 112. Kita jatuh 8 mata sebenarnya. Dan paling akhir nombor 156 ialah Afghanistan. We are nearer to Afghanistan dan we are negara-negara yang Scandinavian dan sebagainya dekat atas, ya. Jadi bagaimana kita nak memperbetulkan keadaan ini? Kita perlu apa yang kita panggil dasar-dasar seperti gender mainstreaming. Dasar-dasar ini perlu dibawa oleh negara, pemimpin dalam negara, sehinggalah kita mencapai satu keadaan dalam negara yang kita panggil gender equality. Gender equality ini disebut oleh Perdana Menteri sebagai matlamat rancangan Malaysia ke-12, disebut juga dalam Sustainable Development Goals, matlamat yang kelima berkenaan dengan gender equality ini. Apabila kita sampai kepada kesaksamaan gender, barulah kita boleh berharap bahawa kedudukan wanita akan lebih baik. Masalah kita di negara kita ialah kita mempunyai sistem first past the post. First past the post ni adalah sistem yang amat sukar untuk wanita. Kalau kita memastikan ada sejumlah wanita menjadi calon, tidak memastikan mereka semua boleh menang. Dan selalunya lelaki ni, minta maaf bukan semua lelaki. Minta maaf bukan semua lelaki, tapi selalunya lelaki kadang-kadang dia suka wanita yang akur kepada cakap dia. Dia suka, kalau dia jadi ketua cabang, dia nak wanita dalam cabang tu ikut cakap dia. Ya, kalau tak ikut, dia nak tukar ikut suka dia. Yang ini saya bantah, sebab wanita cabang dia tidak bertanggungjawab kepada ketua cabang, dia bertanggungjawab kepada ketua wanita pusat. Jadi kita perlu ubah ni. Kita perlu ubah dasar dan polisi dalam negara. Kita perlu letak lebih ramai wanita di dalam proses membuat keputusan. Kita kena ada affirmative action dalam memastikan lebih ramai wanita berada dalam parlimen. Kalau kita nak menang 30%, kita kena letak lebih daripada 30% sebagai calon. Dan saya sedang berusaha sedaya upayalah untuk memastikan parti kita merupakan parti yang terkedepan di dalam membawa dasar-dasar ini. Tentang dasar-dasar. Soalan saya berbeza tadi. Berbeza sikit, Syarul. Silakan, Datuk. Adalah saya nak tanya kepada YB, adakah kota sistem di dalam parti atau di mana-mana saja, not just parti kita, tetapi kepada parti-parti lain ataupun juga kepada GLCs, NGOs and so on, corporate structure dan semua, adalah keperluan untuk ada kota
Sebab saya dah tengok satu interview live di mana saudara Iswadi ada komen tentang kota sistem tidak harus sepatutnya ada. Sebab kalau jika 30% adalah kota sistem dalam parti, what happens if lebih wanita qualified daripada lelaki dan mungkin 50% patutnya wanita. Okay. So, bila kita nak kota sistem, then you are ke tahap, okay, we hit the kota system, that's it. Tetapi mungkin kita ada leaders daripada wanita yang lebih daripada kota sistem tu. Okey, saya perlu terangkan yang ni Hans supaya kita perbetulkan persepsi ini ya. Okey, kajian United Nations mengatakan bahawa minimum 30% wanita dalam proses membuat keputusan make a difference. Minimum. So 30% is the floor. It's not the ceiling. Kalau tanya saya apa dia optimum, proportion ialah 50-50 kerana itu adalah population kita. Kalau population kita 50-50, maka dia perlu 50-50 dalam proses buat keputusan untuk membawa a balanced decision making. Sebab cara wanita buat keputusan tak sama dengan cara lelaki buat keputusan. Kalau lelaki buat keputusan, dia fikir pasal katakanlah on development ya. Dia berfikir tentang ROI, okey? Dia fikir tentang banyak mana keuntungan, ekonomik prospek dan sebagainya. Wanita akan fikir apa jadi dengan padang permainan anak kita nak buat bangunan dekat situ. The human element lah. Yes. Wanita cara berfikir berbeza. I give you an example. Saya tak tahulah kita mungkin overshoot the time. Tak apa, baby teruskan. Tapi kalau kita tengok ya, saya selalu bagi contoh ini. Plus highway. Kalau you tengok building toilets, itu nampak perkara kecil ya, tapi Plus highway ada women dalam dia punya top management. Jadi you tengok the toilets dekat Plus highway ni, wanita punya toilet tu sink dia lagi rendah berbanding dengan lelaki. Sebab wanita yang mengandung, kalau level dia sama tinggi dengan lelaki, dia tak sampai dekat step tu. Dan lebih banyak toilet duduk sebab wanita lebih banyak sakit lutut. Jadi dan ada tempat untuk anak-anak dan bersih. Tangan. Sebenarnya Plus punya tandas bersih. Bersih. Bersih juga. Tu sebab dia memang pastikan. Tapi dari segi mungkin sebab wanita faham keadaan usable produk ke mana, dia tahu. The design tu itself. Kerana apa? Sebab there's women in decision making. Jadi sebab itu 30% is the minimum. I think in the long run we can make a way without quota. But for the meantime, sementara kita melalui proses ini nak sampai kepada optimum 50-50 ni, kita perlu beri sedikit orang kata minimum quota, bukan maksimum. That's not the maximum, that's not the ceiling, that's the floor. That's the floor. Kita mesti ada some affirmative action, dan quota ini is not going to be there forever. I don't believe that it should be there forever. I don't believe women should be limited to that 30%. I believe that we should have an equitable society where decision making is represent when you put the a society. quota system, maybe daripada sudut pandangan orang luar, dia akan katakan a protection. It's a protection because we want a quota. Tapi orang akan question kalau qualification, adakah mereka qualified to take their place. Tapi there are circumstances orang akan cakap, apa YB cakap ada satu benda yang positif, yang rasa forward. Tetapi orang ada yang ego mereka sebagai lelaki, cakap, buat apa nak quota system? Apa kata 15% je qualified perempuan ni, tapi nak bagi 30%. It can backfire on this. But what I'm saying is, I'm giving I agree. I face with them all the time, but in my experience in politics, sometimes women have got to be extra good to be considered even as good. And sometimes bila dia tengok wanita dia bagus, dia kena lebih bagus daripada lelaki. Kadang-kadang lelaki tu teruk pun jadi ahli parlimen, tapi dia lepas juga. Bukan kadang-kadang. Itu bukan kadang-kadang. Itu selalu ada. Work very very hard kan. Jadi I think banyak perkara yang kita perlu ubah. But for the meantime, saya rasa perlu ada satu peruntukan khas sementara. Saya tidak percaya bahawa ianya sesuatu yang harus diteruskan, sebab tidak semua wanita itu kuat boleh berlawan dalam sistem yang tidak adil ini. Sebab itu kita perlukan dasar gender mainstreaming, dan akhirnya barulah kita boleh sampai kepada kesaksaman. Saya tanya soalan ni bukan sebab nak persoalkan kota, tapi I just want the audience to know both sides why the quota system ada di sana ataupun tidak ada di sana. Sebab naratif tu mungkin orang tidak tahu. So we ask questions. It's the floor. It's not the ceiling. We ask the question in terus terang for you to understand why. Itu sebab kita buat rancangan sebegini. So you understand the left and right of the story. Thank you for giving me the opportunity to explain. Okey, terima kasih YB ya, memandangkan kita berada di penghujung siaran ya. Jadi di sini kalau ikutkan banyak lagi kita nak tanya. Tapi mungkin insya-Allah mungkin dalam program yang boleh tanya satu lagi soalan tak? Ya? Boleh tanya satu lagi soalan tak? Boleh. Kalau adakah wanita bersedia untuk PRU 15? Yes.
As at now, saya dalam ucapan dasar saya saya mengatakan bahawa the outcome of PRU 15 kita nak 20 ahli parlimen, bukan 20 calon, 20 ahli parlimen wanita keadilan. 20. Baik. Saya dah ada 20 tu. Well done. InsyaAllah. Dan Tahniah. tempat-tempat di mana mereka boleh menang. Tahniah. Yes, itu yang kita nak dengar ya Datuk ya. Okey, jadi memandangkan wanita pun dah bersedia, jadi kita harus ambil peluang ini untuk sama-sama membantu antara satu sama lain dalam memastikan semua pihak, tak kira lelaki ke wanita ke, kita bekerjasama dan pastikan kemenangan pada PRU yang kelak. Jadi itu saja terus terang untuk episod kali ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB.